Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya nak lanjutkan ni yang kedua pula. Yang dari tu kita share pasal apa tu? Lifeline tu kan. So yang ni lagi lifeline juga. Sebab siapa dah test benda tu pada prospek? Tak test. Tak test yang retirement punya plan tu. Dah test lah. So macam ni apa respon dia? Seorang je test, lain tak test. Tak sempat nak test ke ataupun memang datang-datang tu present apa? Present untuk close ke apa? Tak ada. Oh, itu pun macam pas selamat. Rezeki tak datang. Tak ada. Tak, saya nak tahu you punya feedback. Saya okey. Kan? In fact video yang saya post pasal benda tu pun 22,000 view. Sebab kan bila saya tanya kita buat coaching selalu jumpa kan kadang-kadang ejen baru kan takut nak cerita kat orang, takut dia kena reject kan. Tapi yang saya punya ni saya memang buat lama dah. Dan saya buat benda ni online kan lagi. Dan benda tu agak kita panggil kan dia bergerak kan. Dia gerak, dia macam dapat separuh, dia hilang kan. Itu pun dapat view tinggi. Dan ada yang tanya lebih lanjut, ada yang kita panggil engagement bagus lah. So, bila engagement bagus, maksudnya saya rasa benda tu boleh diterima oleh ramai orang. Tu yang saya nak tanya, you dah buat belum? Saya nak tahu feedback. Tengok balik lah video tu. Okay, saya ada letak dekat dekat TikTok dan dekat YouTube saya. Dekat YouTube saya belum edit lagi. Saya upload raw. Saya bagi link tu lah. Okay. So ni another level, enhancement. So baru ni saya dapat juga video dekat TikTok cerita pasal persatuan benda dah pasal dia bukan QPAX tapi macam satu badan yang buat study pasal orang lepas bersara, faham tak? Kan? So dia mohon untuk lanjutkan bagi cadangan untuk lanjutkan kerja ni. Sekarang ni sampai umur apa? Dulu umur apa? Kalau sebelum ni kan mungkin berapa tahun? Kita ambil 20 tahun lepas. Kan? 20 tahun lepas orang retire umur apa? Government semua penting. 55. So ni dah retire lah. Lepas tu dia extend sampai berapa? Sampai 60. So sekarang ni ada request lagi nak extend sampai 65. Okay. So sekarang ni apa yang saya cuba nak sampaikan adalah bagaimana kita sebenarnya boleh buat prediction kan masa akan datang dengan gunakan information yang dah lepas. Sama macam cerita ayam. Siapa ingat cerita pasal ayam itu? Kan? Apa dia punya main content dia? Main message dia? Kan? So harga ayam kita boleh jangka sebenarnya. Kan? Jadi saya nak beritahu you kan. Katakanlah untuk orang-orang yang 20 tahun lepas dia ada ilmu ni. Bukan ilmu fortune teller bukan nujum, bukan. Dia ada ilmu bahawa ada pattern maksudnya contoh setiap 10 tahun akan ada market crash, lepas tu harga barang akan naik kan because of demand and supply. Apa lagi, rumah basic needs akan naik, mesti naik punya because of inflation. Dia tahu inflation setiap tahun tu kalau konsisten 3-4 tahun dan dia tengok unjuran ke belakang mungkin lebih dalam 10 tahun pattern dia sama. So possibilities untuk benda tu berulang masa akan datang atau lebih tinggi, sangat tinggi. Jadi dia bila buat prediction lah kan. So untuk orang yang katalah 20 tahun lepas dia dah faham benda ni, dia buat something on dia punya financial semua everything. Agak-agak sekarang ni macam mana keadaan kewangan dia lepas 20 tahun? As predicted. So pada saya boleh cakap macam ni lah kan.
Dia biasalah taburan normal kan. Okay. Kita ambil katakanlah sekarang ni, ini top 20 yang memang betul-betul buat prediction, buat kajian dan dia execute. Okay. So yang bottom 20 ni memang langsung ignore, langsung tak tahu, langsung tak buat apa-apa. Dah lah tak buat apa-apa, tak tahulah tu. So mungkin middle 60 ni yang dia tahu, dia belajar, dia tahu information sebab social media sebab everything, tapi tak buat apa-apa. So now, kan, agak-agak lah, kan, secara logiknya, mungkin ada sedikit lah kita ambil, macam ni lah, kita ambil 50%, okay. Ada golongan yang lagi 10%, kan, kita ambil 5% kat sini mungkin, ataupun 5% kat sini. So yang ni, dia tak buat apa-apa, tak ada ilmu, tak buat apa-apa, tapi nasib dia baik. Kan? Menang cabutan sijil simpanan premium 1 juta. Ada yang baru ni, saya tengok, umur 26 tahun tu. Dapat 1 juta. So, dia okey. So mungkin 5% lah. Okay. Dan ada orang yang mungkin dia tak buat apa-apa langsung dan dia makin teruk sekarang ni. Pun ada. So ni semua possibilities. Kan? Yang saya nampak lah. Orang lain saya tak tahu. Ini saya nampak. Okay, now. So sekarang ni, 20% ni, dia dah lah ignore dan tak tahu apa. 20% dia tahu, dia buat something. So 50% dia tahu, tapi dia tak buat apa tindakan. So agak-agak sekarang ni, dia punya kehidupan ni sama ke beza? Bila keadaan macam ni sekarang. Dari segi kewangan, fokus pada segi kewangan. Okay. So saya yakin dia amat berbeza. Sebagai contoh, biasanya orang yang masa katakanlah umur dia 23 mula kerja. Kalau pengalaman saya dulu, saya umur 23, yang nasihat saya adalah orang umur yang 40-an. Sebab apa? Sebab dia dah pernah lalu umur 23. So apa yang saya buat adalah saya study, saya backtest by calculation. Betul ke tak betul apa yang dia buat ni, yang dicadangkan atau dicerita. So saya nampak okay, logik, make sense. Kan? Antara benda yang saya follow adalah beli rumah seawal mungkin, tak kisah kat mana pun. Kan? As long as you mampu, you beli. Kan? Layak dengan mampu dua benda berbeza tau. Nanti sekejap lagi saya cerita. Layak dengan mampu dua benda berbeza. Okay. Mampu beli. So kira-kira saya lepas tu kerja kat KL, rumah kat KL, beli rumah dekat Bukit Subang. Kan? Sekarang kat Denai Alam tu, Bukit Subang, Denai Alam. Masa tu highway Gatri tak ada lagi. Kalau nak pergi sana, kena jalan ikut kampung Melayu, ikut kampung Melayu Subang semua tu kan. Memang tak ada jalan nak pergi Puncak Alam tu dulu. Dia tu lah. Memang masa saya beli tu, office dia dekat Bukit Jelutong, office dia punya sales gallery. Ada dua option, nak beli kat Ulu Kelang ataupun dekat sebelah sini. Cuma kat Ulu Kelang tu dia mahal sikit, mahal RM10,000 ke mahal RM20,000. Yang sini, yang dekat Bukit Subang RM75,000, yang dekat sana RM95,000. Saya kira income saya masa tu boleh pergi yang RM75 sahaja. Itu pun tingkat atas sekali. Kan, tingkat bawah dia dah RM80, satu tingkat turun dia mahal RM5,000. Jadi tak boleh, kira-kira tingkat atas sekali. Naik tangga lah. So saya pun booking, RM500, waktu buat loan semua everything, kena reject dengan bank, dengan Maybank, kena reject dengan CIMB. Lala saya ambil bank Islam, tapi interest rate tinggi gila. Masa tu 8% ke 9% yang tu lebih kurang. 8% 9%, tu biasa tu. Tak, dia personal loan dia fix rate, ni outstanding balance. Kira-kira